Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ma'al hijrah, manhaj Rabbani Ummah berkualiti. Baik, insyaAllah pada hari ini cikgu akan menyentuh topik sejarah yang di Pertuan Agong Teras Kedaulatan untuk topik bahagian 2. Okey. Untuk topik bahagian 2 ini ada beberapa perkara sahaja yang kita akan sentuh, iaitu berkaitan dengan alat kebesaran yang dipertuang agung. Iaitu yang pertama sekali adalah berkaitan dengan pakaian kebesaran diraja dan alat kebesaran diraja. Okey, dua perkara ini, pakaian dan alat kebesaran diraja ini adalah dua simbolik simbolik yang digunakan oleh yang dipertuang agung ketika ketika adat istiadat pertabalan, hari ulang tahun, keputusan rasmi dan perasmian pembukaan parlimen dan istiadat tertentu seperti istiadat penganugerahan datuk dan lain-lain lah. Okey, baik, kita pergi kepada perkara yang pertama, pakaian kebesaran diraja. Ada beberapa perkara yang akan kita sentuh. Berapa jenis? Itu yang pertama sekali. Diperbuat daripada apa? Okey. Adakah kita akan tengok keunikan daripada pakaian kebesaran diraja ini? Adakah sama macam kita ataupun sesuatu yang sangat luar biasa? Okey, baik, kita pergi kepada yang pertama sekali adalah tengkolok diraja. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 98. Okey, tengkolok diraja ni khas. Okey, sangat unik. Kerana apa? Kerana tengkolok diraja ini berwarna hitam dan bersulamkan benang emas. Kalau tengok tongkolok ini asalnya berwarna hitam, tetapi kalau tengok secara fizikalnya sekarang ini lebih banyak yang berwarna kuning. Kenapa kuning? Kerana disaluti oleh benang emas. Jadi ini sangat berkualiti. Ini menunjukkan sesuatu yang yang luar biasa. Kalau mungkin murid-murid pernah tengok tengkolok cikgu pernah pakai di sekolah. Itu tengkolok biasa kan. Ini tengkolok diraja disalut dengan emas lagi. Yang mana soleknya dinamakan dendam tak sudah. Apa itu solek? Solek ini adalah bermaksud ikatan pada tengkolok. Ikatan tengkolok itu apa pula dendam tak sudah? Apa maksudnya? Maksudnya adalah perjuangan raja-raja Melayu untuk memelihara kedaulatan negara. Sangat penting. Raja ini berperanan menjaga kedaulatan negara. Kalau kita tengok sekarang pun politik di negara kita sangat tidak stabil. Ramai banyak yang memperjuangkan agenda sendiri, yang mana rakyat pula terombang-ambing kan. Kita punya negara tidak stabil. Nasib baik kita mempunyai yang di-Pertuan Agong, yang mana yang Pertuan Agong lah sebagai ketua negara. Kalau orang politik ni berebut kuasa, insya-Allah kita ada yang di Pertuan Agong akan memainkan peranan penting. Kalau andai kata tidak ada raja, maka hancurlah negara kita ni disebabkan oleh politik, oleh parti politik yang tidak menunjukkan perkembangan yang baik sejak akhir-akhir ini. Baik, seterusnya kita pergi kepada pakaian kebesaran diraja. Yang kedua adalah keris pendek diraja. Okey, keris pendek tetapi diperbuat daripada bahan yang sangat unik. Kalau tengok pun dia punya bentuk pun sangat luar biasa. Okey, kenapa? Yang pertama sekali, mata keris lama digunakan untuk menempah keris ini. Maksudnya mata keris ni diperbuat daripada mata keris yang lama. Okey, dikumpul dan dibuat yang baru. Okey, kemudian sarung keris diperbuat daripada gading yang bertahtakan emas. Raja tidak dipisahkan dengan emas kerana apa? Ini menunjukkan bahawa kita punya tanah Melayu ini penuh dengan kaya raya sumber hasil bumi. Ini menunjukkan kita mempunyai nilai tertentu. Okey, kalau tengok dia punya pemegang keris ini berbuat daripada gading sangat luar biasa. Kalau rakyat biasa kita selalu menggunakan sarung ataupun sarung keris ini ataupun bilah pemegang keris diperbuat daripada kayu. Tetapi keris pendek diraja ini sangat luar biasa kerana diperbuat daripada gading, seni ukir yang sangat halus. Okey.
Seterusnya kita pergi kepada pending diraja. Okey, kalau tengok ini adalah seperti tali pinggang, diperbuat daripada seperti tali pinggang. Okey, yang mana diperbuat daripada emas 10 mutu dan bertahta permata delima. Sangat luar biasa, sangat berharga sebenarnya. Okey, pending dijadikan hiasan pada tali pinggang ataupun bekung. Okey. Ini digunakan ketika adat istiadat pertabalan dan majlis-majlis rasmi lah. Okey, seterusnya adalah muskat. Muskat ini adalah pakaian rasmi diraja. Okey, yang diperbuat daripada bulu berwarna hitam dan disulami dengan benang emas. Sangat luar biasa kelas. Kalau tengok dia punya seni ukiran, seni yang dihasilkan daripada jahitan adalah sangat kreatif. Cuba tengok ada bunga raya. Ini menunjukkan bunga rasmi bagi negara kita, ya. Okey, seterusnya kalung diraja. Kalung diraja ni yang memakainya adalah permaisuri kita, Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung. Okey, yang mana kalung ini diperbuat daripada emas putih dan bertahta permata berlian. Okey, permata berlian kelas. Emas putih ini adalah merujuk kepada perak, ya kelas. Okey, kemudian ada gandik diraja. Okey, gandik raja pun sama digunakan oleh Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung. Okey, ketika istiadat pertabalan dan istiadat kebesaran diraja. Gandik diraja diperbuat daripada emas putih dan bertahta berlian. Sama juga emas putih adalah perak, ya. Kemudian disaluti pula dengan berlian, permata berlian. Jadi sangat-sangat kita pun tidak tahu berapa nilai harga dia ni. Sangat-sangat luar biasa sebenarnya. Okey, baik kelas. Seterusnya kita pergi kepada alat kebesaran diraja. Okey, ini adalah simbol keunikan raja, ya, ataupun yang di-Pertuan Agong. Yang mana pertama sekali adalah alat kebesaran, iaitu keris panjang diraja. Okey, kalau tengok gambar ini kelas. Okey, yang mana sudah jelas terang, okey, yang mana warna ini menunjukkan diperbuat daripada emas. Okey, mata keris ditempa dengan besi wajah yang diambil dari 9 buah negeri Melayu yang mempunyai raja. Okey, untuk makluman, cikgu sudah maklumkan ada 9 raja yang menaungi ataupun mengetuai negeri-negeri beraja, ya. Ada 9 negeri. Okey. Nah, keris ini diperbuat daripada matahnya diambil daripada 9 negeri tadi yang beraja ini. Okey, kemudian disatukan, jadilah keris panjang. Hulu keris hingga ke sarungnya disaluti emas. Jelas, kalau tengok pun sudah nampak, oh ini emas. Okey, sangat luar biasa. Okey, kemudian ada cogan alam. Cogan alam pula ini diperbuat daripada perak, dikelilingi bulatan daripada lambang 11 buah negeri persekutuan tanah Melayu. Tengok ada bintang, ya, di atas sana. Ni gambarnya agak terbalik sedikit. Okey, sengit. Okey, sengit. Okey, seterusnya adalah cogan agama. Cogan agama diperbuat daripada perak dan berhulu besar. Okey, ayat-ayat suci Al-Quran diterapkan pada batang dan hulunya. Okey, ini menunjukkan agama Islam itu adalah agama yang menaungi negara ini. Okey, yang kita junjung, tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Okey, seterusnya adalah cokmar. Cokmar apa ini? Cokmar diperbuat daripada perak dan mempunyai kubah di ulunya. Cokmar merupakan alat perang pada zaman dahulu. Okey, kalau ada tengok cerita P. Ramlee, mungkin ada setengah watak yang menggunakan alat ini untuk dalam keadaan pertempuran. Okey. Seterusnya adalah payung ubur-ubur kuning dan tombak berambu. Okey, yang mana diletak anak bulan dan bintang berwarna kuning di raja. Okey, kalau tengok hujung dia tu ada bintang, ya. Itu menunjukkan simbolik kepada agama Islam. Tembok berambu mempunyai mata berlok 3. Okey, berlok 3 ni cikgu tidak dapat jelas nampakkan secara dengan lebih jelas, tapi cikgu mengatakan di sini 3 mata ni seperti kalau nampak pisau ada satu mata. Okey, satu bilah. Tetapi kalau dua mata maksudnya atas bawah ada tajam. Kemudian kalau 3 mata maksudnya ada 3
mata yang tajam. Ini itulah yang dikatakan sebagai tombak berambung mempunyai mata berlok 3. Okey. Seterusnya kita pergi kepada pedang keris panjang dan sundang diraja. Okey, tiga alat ini merupakan senjata Melayu lama. Keris panjang dan sundang diraja disalut dengan perak dan berukir pada hulu dan sarungnya. Okey, kelas daripada ini alat-alat dan pakaian diraja ini menunjukkan keunikan seni kreatif. Yang pertama sekali seni kreatif dan juga penggunaan identiti emas itu menunjukkan satu yang luar biasa. Yang luar biasa ini ditonjolkan oleh pemakaian adat istiadat yang di Pertuan Agong. Okey, baik kelas, setakat itu sahaja untuk topik berkaitan dengan alat kebesaran yang di Pertuan Agong. Seterusnya cikgu ingin sentuh sedikit berkaitan dengan yang di Pertuan Agong sejak kita merdeka kelas. Okey, pada tahun 1957 seramai 16 orang yang di Pertuan Agong telah dipilih secara bergilir-gilir mengikut negeri. Okey, kita ada 9 negeri. Okey, dimulakan dengan Negeri Sembilan, kemudian Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor, kemudian Perak, Negeri Sembilan semula. Okey, kemudian Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan dan Pahang. Dan insya-Allah pada yang di Pertuan Agong yang ke-17. Okey, kalau tengok penggiliran di sini, yang seterusnya adalah yang di Pertuan Agong akan dilantik daripada negeri Johor. Kalau tengok ikut penggiliran di sini. Okey, yang daripada Johor. Okey, tahun bila akan tamat disandang oleh Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Okey, yang mana jawatan ini amanat diberi kepada yang di Pertuan Agong pada tahun 2019 akan berakhir pada tahun 2024. Okey, yang mana setiap yang di Pertuan Agong akan memegang pimpinan ketua negara selama 5 tahun. Okey, dan bergilir-gilir melalui pemilihan Majlis Raja-Raja Melayu. Okey, baik kelas, setakat itu saja untuk hari ini. Moga ada manfaatnya. Okey, cikgu tinggalkan untuk latihan kuis. Boleh tekan link kuis pada ruangan chat di bawah ya. Baik, insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.